Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Okey, so minggu ni cikgu akan mengedekankan tajuk yang kedua dalam bab yang ketujuh, iaitu peralatan optik. Okey, bila kita sebut saja tentang perkataan peralatan optik, kita akan terbayang dah tiga benda ni. Okey, iaitu kanta pembesar yang biasa kita gunakan untuk melihat objek-objek yang kecil. Okay, mikroskop kita gunakan untuk melihat mikroorganisma, iaitu objek-objek yang seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan satu lagi, teleskop astronomi yang kita gunakan untuk melihat bintang ataupun objek-objek yang berada di angkasa lepas. Okey, mari kita lihat dengan lebih lanjut tentang pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Okey, pada mikroskop sebenarnya dia ada dua kanta, okey, iaitu yang pertamanya ialah kanta objek, okey, yang keduanya ialah kanta mata. Okey, so katakanlah pada kanta objek, iaitu objek kita letakkan di antara F dengan 2F. Okey, dan kita akan dapat hasilnya apabila kita buat gambar rajah sinar, kita akan dapati imej yang terbentuk adalah berkedudukan lebih jauh daripada 2F dan mempunyai ciri nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, dan kemudian kita ada satu lagi kanta yang cikgu katakan tadi, iaitu kanta mata. Okey, bila kanta mata tu tadi, okey, kanta yang kita gunakan yang paling dekat dengan mata kita panggil sebagai kanta mata. Okey, dan apabila objek itu berada di antara F dengan pusat optik O, okey, maka imej yang terhasil adalah berkedudukan lebih jauh daripada F dan mempunyai ciri maya, tegak dan dibesarkan. Okey, kalau kamu tengok dalam B tu gambar tu, kalau kamu nampak macam songsang kan? Okey, itu sebenarnya kalau ikutkan kedudukan mata kita kat sini. Okey, so bila kedudukan mata kita kat sini, sebenarnya dia adalah dalam keadaan yang terbalik lah. Okey, sepatutnya dia ke atas. Jadi that's why kalau kata dalam mikroskop kita akan nampak objek itu dibesarkan. Maya ni dia tidak terbentuk pada skrin, dan dia berada dalam keadaan yang tegak. Okey, so bagaimana kita nak menentukan kuasa pembesaran bagi suatu mikroskop? Okey, so kalau kita kita rujukkan kepada formula yang dinyatakan dalam slide cikgu ni. Okey, kuasa pembesaran mikroskop adalah bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta objek kita darabkan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, gambar foto 7.2 menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. So dia suruh hitungkan kuasa pembesaran mikroskop. Okey, merujuk kepada formula yang dinyatakan awal tadi. Okey, kita just darabkan saja. Okey, kedua-dua kuasa pembesaran tersebut. Okey, so 40 kali dengan 4, so kita akan dapat 160 kali kuasa pembesaran bagi mikroskop. Okey, yang seterusnya kita nak tengok dengan lebih lanjut pembentukan imej akhir oleh teleskop. Ya. Okey, so seperti mana mikroskop, okey, teleskop juga menggunakan dua jenis kanta, iaitu kanta objek, okey, dan satu lagi kanta mata. Okey, kanta objek tu yang depan lah yang kita nak lihat kepada objek, kanta mata tu kanta yang paling dekat dengan mata kita. Okey. Sekarang ni kita lihat kepada A, iaitu objek di infinity. Kenapa objek di infinity? Sebab kita nak lihat, contoh kita nak lihat anak bulan, kita nak lihat bintang. Okey, sekarang dia di infinity, kita tak tahu dia dekat mana. So that's why dia kata objek di infinity. Okey, kemudian bila kita lihat, okey, apabila objek di infinity, kedudukan imejnya adalah berada di F. Okey, iaitu dia punya cirinya adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Okey, itu pada kanta objek. So dia tak habis lagi. So yang keduanya, okey, yang tadi dia akan bawa kepada kanta mata. Okey, kanta mata. Kemudian, okey, katakanlah objek tadi pada F. So bila pada F, maka kedudukan imej, okey, adalah di infinity. Jadi kita tak tahu kat mana. Okey, di infinity tu kita tak tahu dia duduk kat mana dan sifatnya adalah maya. Okey, maya sebab dia tidak terbentuk pada skrin. Dia tegak dan dibesarkan. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana pembentukan imej akhir dalam teleskop.
So ini yang cikgu katakan tadi, gabungan kedua-dua kanta iaitu kanta objek dan juga kanta mata. So dekat sini adalah dia punya objek. Okey, kemudian jadi image yang pertama, dan image yang pertama itu juga akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey, dan dekat bawah ni, kalau kamu rujuk dekat bawah ni, okey, bagaimana kita nak mengira jarak di antara kanta objek dengan kanta mata? Okey, formulanya adalah FO tambah dengan FE. So FO itu merujuk kepada panjang fokus kanta objek dan FE adalah merujuk kepada panjang fokus kanta mata. Okey, so bagaimana sekarang persoalannya? Dia kata bagaimana kalau kita nak mengira jarak di antara objek dan kanta mata supaya image dilihat dalam keadaan yang lebih selesa. Okey, so seterusnya kita nak lihat apakah aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, antaranya ialah kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex, iaitu dengan dua kanta yang berbeza. Okay. Satu lagi CCTV. Yang ini biasa kamu sebutkan CCTV. Okay. So dia adalah kamera litar tertutup beresolusi tinggi. Dan satu lagi ialah kamera pengintip di dalam alat kecemasan. So itu antara contoh aplikasi peralatan optik yang menggunakan aplikasi kanta. Okay. So bagaimana aplikasi kanta dalam peralatan optik ni? Okey, perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam telefon pintar ataupun dalam CCTV menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Maksudnya sangat nipis. Dan kajian optik telah berjaya membina kanta rata ataupun flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja. Okey, dan sekarang ni kita nak lihat apakah praktis formatif 7.2. So cikgu nak kamu buat praktis formatif 7.2 ni dalam buku tulis. Okey, nyatakan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta pembesar bagi soalan yang pertama. Okey, kalau kita rujuk kepada awal-awal tadi, kita ada dua kanta. Okey, satu kanta objek, satu kanta mata. Jadi untuk soalan yang pertama ni, terus ambil ciri image yang terakhir, yang akhir. Okey, yang akhir saja. Okey, nombor 2. Teleskop X terdiri daripada kanta objek yang panjang fokusnya 30 cm dan kanta mata mempunyai panjang fokus 5 cm. So dia dah bagi dah. FO sama dengan 30 cm, FE sama dengan 5 cm. Jadi berapakah jarak pemisahan antara kanta? Jadi disuruh kamu cari berapakah jarak di antara kanta objek dengan kanta mata. So jarak dia kena tambahkan saja. FO tambah dengan FE. Itu sahaja. So sekian saja. Selamat menjawab. Bye. Assalamualaikum.